Tiada lagi amaran, tiada lagi kompaun. Pemilik bot pukat tunda yang ditangkap menceroboh Zon A pesisir Pantai Langkawi yang dihaskan untuk nelayan pantai akan terus didakwa di mahkamah. Tindakan tegas itu diambil agensi penguatkuasaan maritim Malaysia yang komited untuk meningkatkan rondaan di kawasan terjejas seperti yang dilapor dalam aduan rakyat semalam. Ikuti siri kedua bersama wartawan Juliana Sharin. Rintihan kira-kira 160 nelayan pantai Pulau Tuba akhirnya didengari. Lantas, satu operasi digerakkan APMM Kedah dan Perlis bersama Jabatan Perikanan Kedah. Tinjauan dilakukan pada waktu malam memandangkan modus operandinya sering memukat dalam gelap bagi mengelak dikesan. Bot pukat tunda ini dikabarkan datangnya dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli menjelaskan, setiap hari sekurang-kurangnya 2 bot ditugaskan untuk meronda keseluruhan perairan Kedah dan Perlis, akan tetapi seringkali aduan diterima, pengadu sudah kembali ke darat yang mana bot yang diadukan sedang bersauk. Sekiranya ada bot yang bertugas ataupun beroperasi pada hari kejadian, kita akan terus memberi maklumat tersebut dan bot itu akan pergi ke tempat yang berkenaan. Tempoh masa yang boleh sampai ke kawasan itu? Depends di mana bot yang beroperasi ketika itu berada, ataupun sekiranya kalau bot tu daripada sini ke Tuba tu lebih kurang setengah jam. Turut sama dalam operasi itu, Esko Pertanian dan Sumber Tani, Pengangkutan dan Industri Utama Kedah, Azman Nasruddin. Pihaknya sedia maklum mengenai kebimbangan nelayan pantai Pulau Tuba itu dan isu ini sudah dibawa ke sidang Dewan Undangan Negeri Kedah. Dan bagi meningkatkan keupayaan APMM dalam melakukan rondaan, pihaknya memohon peruntukan tambahan dari Kerajaan Persekutuan untuk menambah aset. Bagi saya selaku Esko yang bertanggungjawab tentang isu-isu nelayan ini, kita mintalah pihak-pihak nelayan bot C dan bot B bertanggungjawablah dalam menjalankan dalam mencari makan ni, tidak menceroboh ke kawasan A, sebab bila bot-bot pukat tunda ini melabuhkan pukat tundanya, dia akan ambil habis anak-anak ikan yang kecil-kecil itu. Jadi dia sebenarnya umpama menuang pasir ke dalam periuk nelayan-nelayan kawasan pantai ini. Tinjauan kami malam itu bagaimanapun gagal merakam aktiviti bot pukat tunda yang menceroboh zon larangan seperti didakwa nelayan. Mereka seolah-olah dapat menghidu kehadiran TV3 dan pihak berkuasa. Sekarang ni bot ini berada di persekitaran Pulau Tuba. Agak-agak berapa dari pulau tu? Jauh dia? Berapa batu dan tiba? Jaraknya? Kalau ikut navigator tu, penunjuk arah tu, lebih kurang 1.5 batu. Okey, 1.5 batu nautika dari arah pulau tu lah. Tapi kalau diikutkan sekarang ni memang tak ada satu pun bot pukat tunda kan? Ya, tak ada. Kenapa agaknya? Sebab cuaca yang sekarang yang baik dan bergelora, memang tak sesuai untuk buat penundaan masyarakat. Okey, menurut Tuan ni, keadaan laut yang bergelora ni menyebabkan bot pukat tunda tak beroperasi. Tak sesuai untuk operasi mereka. Berdasarkan rekod APMM sejak Januari tahun lalu hingga Februari tahun ini, sebanyak 19 kes dicatatkan atas kesalahan melanggar syarat sah lesen mengikut Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985. Biarpun begitu, pihaknya merasakan bahawa isu ini terkawal dengan jumlah kes yang semakin menurun, hanya terdapat segelintir yang masih berdegil. Beliau juga berharap agar nelayan tradisional terus menjadi mata dan telinga APMM. Penangkapan hasil laut di Semenanjung Negara dibagikan kepada 4 zon.
Zon A 1 hingga 8 Batu Nautika dihaskan untuk nelayan tempatan menaiki sampan atau bot tradisional menggunakan pukat jerut bilis. Zon B 5 hingga 15 Batu Nautika, kawasan cari makan untuk bot pukat tunda dan pukat jerut. Hanya kategori B1 membenarkan mengupah tekong atau awak-awak warga asing. Zon C dan C2, 15 Batu Nautika hingga zon ekonomi eksklusif terbuka kepada bot pukat tunda dan pukat jerut yang diusahakan sepenuhnya warga asing. Manakala zon C3 Lautan Hindi menempatkan bot pukat jerut dan rawai tuna. Penangkapan ikan yang tidak terkawal itu juga memberi kesan kepada kemusnahan terumbu karang. Saya yang berpeluang menyelam di sekitar Pulau Paya turut menemukan pukat yang tersangkut. Kajian menunjukkan untuk terumbu karang yang rosak tumbuh semula memerlukan 10 tahun lamanya. Khazanah merintu antara tarikan pelancong ke Langkawi yang seharusnya dipelihara. Hantarkan aduan anda ke email tertera. Laporan Juliana Syarin bersama juru kamera Muhammad Jufri Judin, Langkawi Kedah, Aduan Rakyat TV3, kami prihatin.